Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua sihat-sihat belaka dan terhindar dari segala penyakit yang tidak diingini. Jadi bersama-samalah kita menjadi rakyat yang bertanggungjawab untuk sama-sama putuskan rantaian COVID-19 ini dengan sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan sentiasa jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Okey, baiklah untuk hari ini satu lagi subjek yang menarik, subjek yang penting untuk kita sama-sama belajar iaitu subjek biologi dan khususnya tingkatan 4 bab 5. Jadi kalau nak tahu siapa guru yang akan bersama dengan kita, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Learning by doing. Itu dia cogan kata yang dipilih oleh guru kita hari ini. Kita persilakan dalam studio Road to Success bersama dengan kita Cikgu Zamimah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Wani. Alhamdulillah Cikgu sihat. Sihat Alhamdulillah. Bertemu lagi kita Cikgu. Betul. Itu dia. Okey, untuk hari ini seperti yang mereka semua tahu, Cikgu merupakan guru biologi dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Tapi sebelum kita nak mengetahui lebih lanjut apa yang ingin Cikgu ajarkan, Wani seperti biasalah, Wani akan jemput semua tetamu kita untuk pergi ke meja istimewa yang disediakan di sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan. Jadi Wani nak bagi Cikgu pakai dulu. Okey, terima kasih Wani. Ini sebagai langkah pencegahan awal COVID-19. Kalau dah pakai dan Wani pun nak pesan dekat Cikgu, seperti sebelum ni kita agak berbeza sedikit. Namun sekarang ini kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung. Betul, itu yang terbaik. Okey, sekarang ni kita mungkin nak tahulah apa subjek yang akan Cikgu fokuskan hari ini. Baik, hari ini Cikgu akan fokuskan, masih lagi kita dalam mata pelajaran biologi tingkatan 4. Cuma hari ini Cikgu akan fokuskan bab 5. Okey. Untuk KSSM bab 5 adalah berkaitan dengan metabolisme dan enzim. Jadi hari ini kita nak berkenalan dengan apa itu metabolisme, apa itu enzim, apakah ciri-ciri enzimnya dan tentulah RTS kita akan fokus kepada bagaimana cara kita nak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan hari ini. Alright, jadi itu dia sedikit pengenalan yang diberikan oleh Cikgu Zamimah dan semestinya kita nak berehat seketika dan kita nak dengar pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat calon-calon SPM 2021. Cabaran kita untuk menghadapi SPM kali ini memang besar, tapi saya pasti semua pihak telah berusaha sehabis baik untuk memastikan kita memperoleh yang terbaik. Berikan tumpuan pada usaha kita, saya yakin dengan cabaran yang kita sedang tempuh ini akan menjadikan kita lebih matang dan bersedia untuk menghadapi SPM kali ini. Terutama subjek biologi yang pastinya subjek yang unik dan menarik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Anda sudah bersedia untuk SPM? PDPR memang mencabar. Namun kita bertuah, Didik TV antara medium pembelajaran yang menarik yang boleh kita manfaatkan, terutamanya bagi subjek biologi. Biologi merupakan subjek kegemaran saya. Walaupun ada kalanya terasa sukar untuk menguasai konsep yang dipelajari, guru-guru sering meyakinkan saya bahawa dengan teknik-teknik pembelajaran yang tepat, saya pasti dapat menguasainya. Selamat maju jaya untuk semua calon SPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Biologi merupakan subjek yang sangat menarik bagi saya. Hal ini kerana subjek ini amat berkait dengan kehidupan seharian kita. Topik enzim misalnya akan memberikan kita kefahaman tentang bagaimana bahan seperti sabun pencuci dapat memudahkan urusan seharian kita. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya untuk semua calon SPM 2021. Didik TV
TV KPM. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kheri serta masih kita bersama lagi dengan Cikgu Zami Muhammad Johari dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Tapi di sini Cikgu Wani nak bagi tahulah seperti biasa bukan hanya kita berdua di studio. Ya, betul. Dan kita akan sama-sama menjemput sekolah pilihan hari ini dan kita akan bersama dengan 4 orang pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Pelajar semua, boleh ambil mikrofon tu. Nak juga dengar suara awak semua. Apa khabar semua? Sihat? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita ada 4 orang jejaka yang tampan di depan saya. Semua jejaka sekolah cikgu. Semua jejaka dan berbaju Melayu. Tu dia. Kita nak berkenalan lah dengan mereka semua. Apa kata kita persilakan Danish dulu untuk memberitahu nama dan umurnya sekali. Silakan. Nama saya Muhammad Danish bin Latif dan saya berumur 17 tahun. Moto saya sentiasa tidak mengalah. Aha. Alah. Disertakan dengan moto sekali. Moto sekali. Ya? Okey, baik. Seterusnya kita nak tanya Nafis. Nama saya Muhammad Nafis Hafizi bin Muhammad Izam. Umur saya 17 tahun. Moto saya, demi maruah Bani Dijulang, demi alam Syah kita berjuang. Itu dia. Semangat. Okey, bagus. Seterusnya Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Asri bin Razdan, umur 17 tahun. Dan moto saya, be the best among the best. Alhamdulillah. Okey. Dan akhir sekali kita ada Zafri. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zafri Hakimi bin Abdul Latif. Saya berumur 17 tahun dan moto saya, study biar gempak, result biar gempak. Sudah ya. Boleh. Okey, study biar gempak, results pun biar gempak. Alhamdulillah, insya-Allah. Itu dia. Okey, ni semua thank 4 you, orang Zafri. ni adalah pelajar kelas cikgu ataupun volunteer cikgu? Okey, ada campur-campur kelas dekat sini. Okey, baik. Campur-campur kelas tapi tidak mengapa hari ini kita berada dalam satu kelas yang sama. Betul. Jadi kalau anda semua di rumah sudah bersedia, di atas talian pun sudah bersedia, cikgu boleh kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini untuk subjek biologi. Jadi persilakan cikgu. Boleh. Okey, so cikgu harap murid-murid cikgu dah bersedia di rumah. Murid cikgu yang di studio online bersama cikgu dan murid-murid cikgu di rumah. Jadi seperti yang cikgu dah maklumkan tadi, hari ini kita masih lagi dalam mata pelajaran biologi tingkatan 4. Cuma hari ini cikgu akan fokuskan bab 5 yang bertajuk metabolisme dan enzim.
Okey, kalau dalam KBSM tajuk enzim ini termasuk di dalam bab bab 4. Okey, bahan kimia di dalam sel. Okey, jadi untuk KSSM kita dah pecahkan kepada bab yang baru. Jadi enzim ni sebab banyak yang kita nak belajar tentang enzim. Jadi dipecahkan kepada bab yang baru iaitu bab 5. Jadi hari ini cikgu akan menekankan beberapa perkara penting yang murid-murid perlu memberi perhatian di dalam tajuk metabolisme dan enzim. Okey. Jadi murid-murid sila bagi perhatian. Okey, apa yang akan cikgu bentangkan dan cikgu terangkan. Sebelum tu kita tengok objektif pembelajaran. Ada 4 objektif pembelajaran yang penting. Kita perlu mengenal apakah jenis-jenis metabolisme yang berlaku di dalam sel. Okey, cikgu akan terangkan nanti apakah itu metabolisme. Apakah sifat-sifat umum enzim dan mekanisme tindakannya. Jadi kita akan lihat beberapa sifat enzim dan macam mana enzim itu bertindak balas. Seterusnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim dan juga apakah aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Ya, seperti video kawan awak tadi kata bagaimana sabun boleh ataupun deterjen boleh membantu memudahkan kehidupan kita. Ya, jadi betul. apakah hubungan antara deterjen ataupun sabun dengan enzim ataupun tajuk kita pada hari ini. Baik, itu dia 4 objektif yang akan kita sama-sama dapat hari ini. Ya, insyaAllah. Okey, jadi kita tengok apa itu metabolisme. Okey, kebanyakan murid dia pernah dengar perkataan metabolisme tu bila kita cakap metabolisme rendah, metabolisme tinggi. Okey, itu yang dia biasa dengar. Tapi apakah itu metabolisme? Okey, metabolisme sebenarnya adalah semua tindak balas kimia yang berlaku di dalam benda hidup. Okey, semua tindak balas kimia yang berlaku dalam benda hidup ataupun organisma hidup yang melibatkan penukaran makanan kepada tenaga, iaitu dalam bentuk ATP, adenosine triphosphate, ataupun pembentukan bahan-bahan kimia yang lain seperti karbohidrat, protein, lipid dan juga asid nukleik. Okey. Boleh faham murid-murid? Kalau ada yang nak tanya boleh tanya. Murid-murid cikgu di studio bersama cikgu online Jadi, metabolisme terbahagi kepada 2 yang umumnya, iaitu ketabolisme dan juga anabolisme. Apa itu ketabolisme? Ketabolisme merupakan proses penguraian. Macam cikgu cakap tadi, metabolisme adalah tindak balas kimia. Jadi ada tindak balas kimia yang menguraikan bahan yang kompleks kepada bahan yang simple atau ringkas, dan ada tindak balas kimia yang mencantumkan ataupun membentuk bahan yang kompleks daripada bahan yang lebih ringkas. Jadi katabolisme adalah proses penguraian. Penguraian bahan daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang lebih ringkas. Contoh, kalau kita makan nasi. Tapi adakah nasi akan masuk ke dalam sel? Tidak, sebab sel kita sangat kecil. Jadi bagaimana khasiat ataupun nutrien di dalam nasi itu nak masuk ke dalam sel? Jadi proses ketabolisme amat penting. Ataupun kita namakan proses yang banyak melibatkan ketabolisme adalah proses digestion ataupun proses pencernaan makanan. Jadi bila dia dah jadi nutrien yang lebih simple, nutrien-nutrien tersebut boleh masuk ke dalam sel. Jadi yang seterusnya, tindak balas ini membebaskan tenaga. Ketabolisme membebaskan tenaga. Murid-murid kena ambil perhatianlah. Seterusnya, contoh persamaan tindak balas ketabolisme daripada substrate A. Dia selepas tindak balas, anak pandang menunjukkan tindak balas ketabolisme, dia akan berpecah menjadi 2 produk yang berbeza, B dan juga C. So ini ketabolisme. Manakala anabolisme pula bertentangan. Proses sintesis molekul. Sintesis maksudnya pembinaan, pembentukan. Molekul yang kompleks daripada molekul yang lebih ringkas. Jadi nutrien-nutrien dalam badan kita yang tadi kita makan tadi, makanan yang kompleks kita makan, dicernakan melalui proses katabolisme.
Apabila dah sampai dalam badan, nutrien-nutrien tersebut digunakan pula contoh sebagai bahan bina sel ataupun bahan ingredient di dalam sel. Okey, kalau bahan bina sel mungkin untuk nak membuat sel. Jadi dia kena gunakan balik nutrien yang dah ringkas tadi menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks. Okey, itu untuk anabolisma. Dan anabolisma adalah tindak balas yang menggunakan tenaga. Jadi tindak balas kimia dalam badan kita ada yang menghasilkan tenaga dan ada yang memerlukan tenaga. Okey, dan tindak balasnya persamaannya terbaliklah. Daripada substrat yang ringkas, okey, dia akan berubah menjadi produk yang lebih kompleks. Okey, so itu adalah metabolisme. Dua sahaja jenis metabolisme, dua cikgu. Metabolisme yang murid-murid perlu tahu. Okey, untuk silibus inilah. Jadi seterusnya kita akan lihat pula enzim. Okey, apa pula enzim? Apa kaitan enzim dengan metabolisme? Jadi enzim adalah mangkin organik. Bila kita sebut mangkin, bermaksud dia adalah bahan yang akan membantu mempercepatkan mempercepatkan tindak balas dalam badan ataupun metabolisme tadi. Kalau metabolisme itu melibatkan penguraian, jadi dia akan membantu mempercepatkan proses penguraian. Jika metabolisme tadi adalah anabolisme ataupun melibatkan sintesis sesuatu bahan yang kompleks, maka dia akan memangkin atau mempercepatkan pembentukan pembinaan bahan-bahan kompleks tadi. Okey, jadi apakah enzim? Okey, kebanyakan enzim adalah dibina daripada bahan-bahan protein. Sebab itulah kita digalakkan makan protein sebab ada kegunaan di dalam badan. Okey, untuk mensintesis atau membentuk enzim dalam badan. Okey. Tapi tak semua. Ada juga yang bukan dibina daripada protein. Ada yang dibina daripada bahan-bahan yang lain. Tapi kebanyakannya, okey, kebanyakannya dibina daripada protein. Okey, alright. Kita dah belajar daripada mana kita nak dapat protein. Okay, ada protein yang kita dapatkan daripada makanan. Ada protein yang badan kita boleh hasilkan sendiri. Yang tu kita belajar dalam bab 4. Okay, so cikgu harap murid-murid masih ingat. Jadi, kita tengok juga pembentukan kompleks enzim substrat. Apa itu enzim substrat? Okey, enzim substrat. Okay, kita akan tengok pembentukan kompleks. Dalam tindak balas enzim murid-murid, kita ada substrat. Ini wajib. Bahan-bahan yang perlu ada. Kalau tak ada substrat, tindak balas enzim tak boleh berlaku. Kita kena ada enzim. Dua bahan ini sangat penting. So, kalau ada substrat, tak ada enzim, tak boleh berlaku tindak balas. Kalau ada enzim, tak ada substrat juga tak boleh berlaku tindak balas. Jadi, kena ada dua-dua. Bila dah ada dua-dua, apa yang murid-murid kena tahu adalah enzim mempunyai tapak aktif. Okey, tapak aktif. Okey, apakah tapak aktif? Tapak aktif inilah yang akan menentukan substrat mana yang boleh bertindak balas dengan enzim tersebut. Okey, so kalau dia match, kalau dia sesuai, dia boleh bertindak balas. Kalau dia tak sesuai, dia tak boleh bertindak balas. Okey. So itu menunjukkan sifat enzim yang spesifik. Okay, dia ada enzim A, dia boleh bertindak balas dengan substrat A. Enzim B, dia hanya boleh bertindak balas dengan substrat B. Okay, dan sebagainya. Okey, jadi apabila substrat bertemu dengan enzim, dia akan membentuk kompleks enzim substrat. Okay, jadi murid-murid kena faham gambar rajah ni. Cikgu tahu murid-murid biologi ni selalunya dia memang suka tengok gambar. Okey, sebab dia boleh faham melalui gambar rajah. Tapi cikgu nak ingatkan juga murid-murid perlu tahu juga bagaimana kita nak menerangkan cerita di sebalik gambar rajah ni. Okey, dengan cara penulisan. Jadi untuk itu murid-murid perlu membaca juga. Okey, walaupun buku teks kita meriah dengan diagram, dengan gambar rajah yang sangat menarik, tapi murid-murid perlu baca. Okey? Baik, istilah yang penting. Tadi ada kita dah sebut. Substrat. Apa itu substrat? Substrat adalah bahan tindak balas. Okey, bahan yang bertindak balas dengan enzim. Okey, kalau tak ada substrat, cikgu cakap tadi, tindak balas enzim tak boleh berlaku. Tapak aktif. Cikgu dah tunjukkan yang mana tapak aktif. So, tapak aktif adalah tapak yang sangat spesifik. Khusus. Okey, untuk substrat yang tertentu sahaja.
Jadi ada banyaklah jenis enzim. Okey, ada banyak jenis enzim sebab ada banyak jenis substrat yang perlu ditindak balaskan. Jadi tapak spesifik substrat bergabung dengan enzim. Dan kompleks enzim substrat yang kita dah bincangkan tadi, gabungan antara substrat dengan enzim. Okey, jadilah kompleks enzim substrat. Jadi murid-murid jangan lupa istilah-istilah ini. Istilah-istilah ini sangat penting. Okey, kalau murid-murid dah boleh faham istilah-istilah ni, murid-murid boleh bayangkan bagaimana enzim itu bertindak balas. Okey, boleh ya? Okey. Okey. Cikgu teruskan. Baik, kita teruskan kepada penamaan enzim. Okey, macam cikgu cakap tadi, sifat enzim substrat adalah very spesifik, sangat spesifik. Maksudnya, bila substrat itu ada sangat banyak, okey, yang untuk ditindakbalaskan, enzim pun akan jadi sangat banyak. Okay, so bila enzim tu banyak, boleh tak kita ingat nama-nama enzim? Okay. Kalau saintis pun yang memang dia mengkaji tentang enzim ni, ada kalanya saintis pun tak ingat nama-nama enzim. Okay, so macam mana mereka ingat ataupun macam mana mereka menamakan supaya mereka boleh ingat? Okay. Bermula ataupun pada tahun 1960-an. Lama dah kajian tentang enzim ni dah lama. Okay, bukan baru-baru ni je. Okay, dia dah lama. Jadi pada tahun 1960-an, the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB. Ini adalah badan, antara badan yang mengkaji berkenaan dengan enzim. Biochemistry kita tengok kat sini sangat related lah dengan enzim. So, mereka mengkaji dan memperkenalkan sistem penamaan enzim berdasarkan kepada substratnya. Ataupun tindak balas yang dimungkinkannya. Jadi, bila ada enzim baru yang ditemui, saintis ni berbincang, kita nak bagi nama apa dekat enzim ni. Kalau dulu-dulu lah masa mula-mula enzim ditemui, semualah berebut nak bagi nama dia, nak bagi nama anak dia lah, nak bagi nama ikut suka dia. Lama-lama, semakin lama dia jumpa enzim baru, makin lama makin banyak. Lama-lama mereka pun tak ingat dah nama-nama enzim ni, apakah tindak balas dia, apakah substrat yang ditindakbalaskan. Kemudian tu yang dikeluarkan sistem ini ataupun diperkenalkan sistem penamaan. Jadi bila saintis menemui enzim, dia akan tengok substrat apa yang ditindakbalaskan ataupun tindak balas apa yang dibantu. Berdasarkan substrat dan tindak balas inilah enzim itu dinamakan. So contoh yang paling dekat dengan kita. Contohnya kita ada laktosa. Laktosa. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah proses katabolisme. Ataupun proses pemecahan. Daripada substrat yang kompleks, laktosa ni lebih kompleks dengan kehadiran air. Air ni dia tak termasuk dalam substrat, dia adalah bahan yang sampingan yang membantu tindak balas. Dan dia ditindakbalaskan oleh enzim yang dinamakan laktis. Kita tengok substrat dia laktosa, dan enzim dia adalah laktis. Sama, cuma dia tukar yang belakang ni, daripada osa ni, dia tukar jadi ASE. ACE. Yang ni kita namakan suffix ASE. Kemudian laktosa akan dipecahkan menjadi glukos dan juga galaktosa. Yang mana glukos dan galaktosa ni adalah gula yang lebih ringkas. Jadi kalau lebih mudah ingat, apakah enzim yang bertindak balas dengan laktos ataupun laktosa? Laktis. Kan? Lebih mudah ingat. Jadi penamaan ini sangat membantu saintis ataupun kita yang belajar ni untuk mengingati nama-nama enzim. Itu dia untuk penamaan enzim. Jadi pelajar atas talian, setakat ini semua masih okey? Muka tu nampak serius betul dari tadi tu. Boleh fokus lagi cikgu belum tanya lagi ni, lepas ni cikgu tanya. Jom kita sambung cikgu. Baik, kita teruskan. Penambahan ASE tadi pada nama substrat. Jadi kalau yang tak ada ASE dekat belakang tu, mungkin enzim-enzim itu adalah antara yang terawal yang dijumpai. Jadi tidak dinamakan berdasarkan sistem ini.
Okey cikgu, sebelum kita sambung kepada sifat-sifat umum enzim ni, macam saya kata tadi, pelajar tu dah nampak muka dah serius kat situ, semakin fokus kepada pembelajaran kita. Jadi kita nak bagi mereka rehat seketika lah, dan juga pelajar yang di rumah. Dan jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta cikgu kita hari ini, Cikgu Zamimah dan juga 4 orang pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya untuk sama-sama kita belajar subjek biologi khususnya dalam subtopik metabolisme dan enzim. Betul. Okey cikgu, kita nak sambunglah sesi pembelajaran kita hari ini. Selepas penamaan enzim kita dah apa pula cikgu? Jadi tadi cikgu dah tukar slide dia, cikgu harap murid cikgu tak perasan sebab cikgu nak tanya. Okey, lepas ni kita nak tengok sifat-sifat enzim. Okey, ada banyak sebenarnya sifat-sifat enzim. Jadi murid-murid perlu kenal sifat-sifat enzim ni, barulah murid-murid faham bagaimana enzim itu bertindak balas. Okey, dan macam mana enzim itu bekerja. Jadi cikgu minta murid-murid cikgu sebut seorang satu apa yang awak ingat tentang sifat-sifat enzim. Boleh? Okay. Siapa nak mula dulu? Saya dulu juga. Okey. Siapa tu? Kita minta Nafis dulu lah. Nafis dulu. Okey, Nafis. Satu dulu. Sifat umum yang saya ingat dia pemangkin biologi. Okey, enzim adalah pemangkin biologi. Alright, nanti kita tengok. Okey, next. Siapa yang nak bagi? Danish. Danish? Okey, Danish. Yang kedua adalah bertindak dengan pantas. Enzim bertindak dengan pantas. Okey, lagi ada yang nak cuba lagi? Asri. Okey, Asri. Enzim ni dia diperlukan dalam kuantiti yang kecil sahaja. Enzim diperlukan dalam kuantiti yang sedikit atau sangat sedikit sebenarnya. Okey, boleh kita tengok nanti betul ke tak dan seterusnya. Seorang lagi, siapa? Okey. Kebanyakan enzim ni tindak balas dia berbalik. Kebanyakan enzim tindak balas berbalik. Apa itu tindak balas berbalik? Nanti kita cuba bincangkan. Okey. Jadi kita tengok pada slide yang cikgu dah sediakan. Sifat-sifat umum enzim. Sebenarnya ada banyak. Okey, so murid cikgu dah sebut 4. Kita tengok adakah ada dalam senarai cikgu ni. Okey, enzim adalah pemangkin biologi. Okey, betul. Okey.
Ada sebut tadi, pemangkin biologi, apa yang cikgu cakap tadi, pemangkin. Pemangkin adalah bahan yang membantu, mempercepatkan sesuatu tindak balas. Sama ada ketabolisme ataupun anabolisme. Pemecahan ataupun pembentukan substans yang kompleks. Kemudian yang kedua, enzim bertindak dengan pantas. Ya, enzim bertindak dengan pantas dan membantu mempercepatkan tindak balas. Okey. So enzim ni dia sangat cepatlah tindak balas dia. Enzim diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Okey, kenapa enzim diperlukan dalam kuantiti yang kecil? Cikgu selalu bagi analogi enzim ni, cuba awak bayangkan taksi. Taksi. Okey, taksi. Okey, kalau ada 10 orang yang beratur. Okey, so mungkinlah kalau kita nak cepat, tapi kalau kita nak cepat, kalau boleh kita nak ada 10 taksi, tapi adakah mustahil kalau ada 10 orang tapi ada 5 taksi contohnya? Okey, tak mustahil kan? Okey, sebab apa? Sebab taksi tu bila dia dah hantar seorang, dia akan patah balik dan hantar lagi yang lain. Yeah. Betul tak? Jadi kita tak perlulah nak enzim banyak-banyak sebab enzim tu dia reusable. Maksudnya bila dia dah assist satu tindak balas, dia dah bantu satu tindak balas, dia akan datang balik untuk bantu lagi tindak balas untuk substrate yang seterusnya. Jadi murid-murid kena ingat substrate yang seterusnya tu pun adalah substrate yang sama. Jenis substrate yang sama. Kemudian sebab tu diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Tapi sudah tentu kalau lagi banyak macam cikgu cakap tadi, kalau ada 10 orang, 10 taksi lagi bagus, lagi cepat tindak balas tu boleh berlaku. Okey. Seterusnya, struktur enzim kekal tidak berubah. Apa maksud kekal tidak berubah? Macam taksi tadilah, lepas dia hantar, adakah dia berubah bentuk sampai dia tak boleh nak bawa pula passenger yang lain? Tak. Taksi itu akan kekal macam taksi dan dia boleh berfungsi seperti biasa selepas dia hantar passenger ataupun penumpang. Ya, kan? Sama macam enzim. Lepas dia membantu satu tindak balas, dia masih kekal dalam bentuk enzim tersebut dan dia boleh membantu tindak balas substrate yang lain. Okey. Ada banyak lagi kat sini. Seterusnya, tindakan enzim adalah spesifik. Yang ni cikgu dah sebut banyak kali daripada awal tadi. Tindakan enzim adalah spesifik. Jadi, satu enzim khusus untuk mungkin satu substrate. Ataupun satu tindak balas sahaja. Ataupun beberapa lah tapi dia spesifik lah. Yang seterusnya, kebanyakan tindak balas berbalik. Kebanyakan enzim akan membantu tindak balas berbalik. Maksudnya ada enzim yang boleh membantu ketabolisme, kemudian dia bantu anabolisme. Pemecahan, kemudian sintesis. Itu tindak balas berbalik. Dan seterusnya, aktiviti enzim boleh diganggu perencat. Yang ini selalu murid-murid suka lupa. Dia macam perencat ni perkataan yang agak negatif kan. So apa itu perencat ataupun dalam bahasa Inggeris ni inhibitors? Perencat adalah satu bahan yang dia akan mengganggu tapak aktif enzim. Dia akan mengubah tapak aktif enzim supaya substrate tak boleh masuk, tak boleh membentuk kompleks enzim substrate tadi. Jadi tindak balas enzim tidak boleh berlaku. Jadi contoh-contoh perencat ni apa? Seperti lead ataupun heavy metal. Apa heavy metal dalam bahasa Melayu cikgu lupa. Heavy metal kan adalah bahan-bahan kimia di persekitaran kita sebenarnya. Bahan-bahan kimia di persekitaran kita yang boleh bertindak sebagai perencat. Jadi biasanya perencat ni ada dalam persekitaran yang tercemar daripada asap-asap kilang ke ataupun daripada bahan buangan kilang yang masuk ke dalam sungai. Kan ada bahan-bahan kimia yang tercemar masuk ke dalam sungai, jadi kita terdedah dengan bahan-bahan perencat ini. Betul. Alright, jadi dan seterusnya sesetengah enzim memerlukan kofaktor pula. Kalau perencat tadi adalah bahan yang mengganggu active site tadi ataupun tapak aktif tadi, supaya substrate tak boleh nak masuk, dan tindak balas tak berlaku. Kofaktor pula adalah bahan yang memang diperlukan untuk enzim sesuaikan dengan substrate. Mungkin sebelum ada kofaktor, substrate itu tak boleh nak masuk ataupun tak match dengan tapak aktif. Tapi dengan adanya kofaktor akan mengubah juga tapak aktif tadi supaya dia menjadi lebih sesuai dengan substrate. Jadi dengan adanya kofaktor, substrate tadi boleh masuk ke dalam tapak aktif
dan tindak balas enzim boleh berlaku. Okey. Okey, jadi ini untuk sesetengah enzim, bukan semua Sesetengah enzim. sahaja, tidak semua. tak Rakan semua. cikgu. Tak semua. Okey. Baik murid-murid. Seterusnya, kita lihat kepada, boleh sifat-sifat enzim murid boleh ingat. Okey, ada beberapa sifat enzim yang cikgu dah sebut tadi. Dan seterusnya, kita lihat pula, okey, gambar ni berkaitan apa sebenarnya. Kalau murid-murid masih ingat, okay, bila kita tengok gambar ni, kita akan lihat bab sel. Okey, bab sel. Okey, sebab kita tengok ni semua dalam sel ni. Okey, ini adalah bahagian dalam sel. Okey, yang biru ni bahagian luar sel. Ni bahagian luar sel. Okey. Jadi apa yang ada dekat dalam sel ni? Kita ada nukleus. Okey, so ada liang nukleus dekat sini, ada membran nukleus. Okey, lepas tu sebelah nukleus kita ada jalinan endoplasma kasar. Okey, lepas tu sebelahnya ada jalinan endoplasma licin. Okey, kemudian yang terasing sikit ni kita ada jasad Golgi. Okey, lepas tu kita ada vesikel rembesan. Vesikel angkutan. Okey, ini antara bahagian-bahagian dalam sel yang kita kena bagi perhatian untuk penerangan cikgu seterusnya. Jadi, penerangan cikgu ni adalah untuk menerangkan proses penghasilan ekstraselular sel ataupun enzim. Enzim ekstrasel ataupun enzim yang keluar daripada sel. Nampak tak? Protein dirembeskan sebagai enzim. Okey, jadi enzim ni dihasilkan dalam sel, ini adalah kilang dia. Okey, dan dia dibawa keluar daripada sel untuk digunakan di luar sel. Jadi enzim sebenarnya ada dua jenis, iaitu intrasel dan ekstrasel. Ekstrasel. Okey. Intrasel adalah enzim yang dihasilkan dalam sel dan digunakan dalam sel juga. Okey, ada juga tindak balas kimia yang berlaku dalam sel. Jadi perlu dimangkinkan oleh enzim. Okey. Dan ekstrasel pula adalah enzim yang dihasilkan dalam sel dan dikeluarkan daripada sel untuk digunakan di luar sel. Sebab di luar sel juga ada tindak balas kimia yang memerlukan pemangkin. Okey. Jadi ini penting, proses untuk penghasilan ekstrasel. Okay, murid-murid perlu tahu kenapa kita belajar ekstrasel je cikgu, kita tak belajar ke proses penghasilan intrasel. Sebab proses penghasilan dia lebih kurang sama, cuma dia tambah kalau ekstrasel dia bawa keluar. Kalau intrasel dia duduk dalam sel. Okey, yang lain proses dia lebih kurang sama. Jadi kita mulakan dengan Okey, dia tak ada. Okey, sebenarnya yang merah ni cikgu dah nomborkan, tak apa. Yang pertama sekali ni cikgu tulis kat sini, nombor 1. Okey, dekat sel, dekat nukleus, maaf. Okey, kenapa dekat nukleus? Okey, yang pertama, nukleus mengandungi DNA ataupun maklumat-maklumat berkenaan penghasilan enzim. Okey, dia ada maklumat sebab kita nak hasilkan sesuatu itu kita kena ada maklumat, kita kena ada kod dia. Okey, jadi kod ni akan dibawa keluar oleh mRNA, okey, kepada yang titik-titik biru ni. Okey, yang titik-titik biru ni adalah ribosom. Okey, ribosom akan menghasilkan protein. Ribosom. Okey, ribosom menghasilkan protein yang belum lagi spesifik menjadi enzim. Okey. Kemudian dia akan dibawa melalui vesikel pengangkut ke jasad Golgi. Nampak tak anak panah dia? Okey, daripada jalinan endoplasmik kasar ni tadi, okey, dia akan membentuk vesikel. Vesikel ni kantung-kantung. Okey, kantung-kantung ni jadi macam lori pengangkut lah. Okey, dia akan bawa ke kilang yang lain pula. Kilang pemprosesan. Okey, so apa yang berlaku dekat jasad Golgi, dia akan spesifikkan, dia akan proses, dia akan balut, bungkus semula. Okey, dibungkus ni menggunakan vesikel rembesan. Okey, yang ni dia dah spesifik. Kat sini dah spesifik. Dia akan keluarkan daripada sel melalui plasma membran. Okey, dibawa ke plasma membran, kemudian dilepaskan. Jadilah enzim ekstrasel. Okey, kalau intrasel dia berhenti kat sini je. Ya, dia akan berhenti kat sini, lepas tu dia berlegar. Dia berlegar je dalam sel sehingga dia diperlukan. Okey, kalau dia ekstrasel dia akan keluar daripada sel untuk digunakan di luar sel. Okey. Alright. Jadi itulah prosesnya. Okey, kalau dari gambar ni memang murid-murid boleh nampak dekat sini kemudian pergi sini. Yes. Okey, tapi murid-murid kena ingat soalan ni dia boleh keluar dalam soalan AC,
yang mana murid-murid perlu menerangkan proses langkah demi langkah. Jadi murid-murid perlu baca juga penerangannya di dalam buku teks. Ya, okey. Pelajar atas talian macam mana? Boleh faham tak? Boleh. Setakat ni anda semua dah hafal ke belum? Apa gambar rajah dan nama-nama ni? Dah hafal ke belum? Boleh kan? Boleh. Alhamdulillah. Semua bakal pelajar cemerlang SPM nanti, cikgu. InsyaAllah. Tapi cikgu, sebelum kita teruskan dan cikgu pun ada soalan yang akan disediakan. Betul. Lepas ni kita akan tengok soalan-soalan. Jadi sebelum cikgu tanya soalan, apa kata kita berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity, di mana dalam beberapa kes tertentu, ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh MOSTI dan ASM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan masih lagi bersama dengan Cikgu Zamimah dan 4 orang pelajar hari ini dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Okey, untuk segmen yang terakhir ni cikgu, apa yang akan kita sama-sama tengok selepas ini? Okey, cikgu akan lepas ni cikgu akan tengok kepada faktor-faktor sikit. Okey, kita akan pergi laju sikit faktor-faktor, kemudian kita akan pergi kepada contoh-contoh soalan. Mungkin ada beberapa soalan yang kita akan bincangkan. Alright, mari kita cikgu. Jadi, sebelum tu kita tengok mekanisme tindakan enzim yang dinamakan mangga dan kunci. Okey, yang ni semua murid dah faham. Cikgu rasa tak sukar sangat. Cuma dia daripada gambar rajah, dia menerangkan tentang bagaimana enzim itu bertindak balas. Jadi murid-murid tengok balik bagaimana nak menerangkan tentang hipotesis mangga dan kunci. Kenapa hipotesis ni dihasilkan? Kerana mungkin tak nampak, kebanyakan kita selain daripada saintis mungkin tak nampak bagaimana enzim itu bertindak balas. Jadi diilustrasikan dalam bentuk gambar rajah supaya kita lebih faham. Ya. Kemudian ada 4 kesan ataupun faktor yang mempengaruhi enzim yang murid-murid dah tahu. Kita highlightkan semula. Antaranya adalah kesan suhu. Bila kita tengok faktor, kita akan tengok graf. Jadi murid-murid ingatlah bentuk graf. Kesan suhu, biasanya suhu yang optimum untuk enzim adalah 30 ke 40 darjah Celsius. Kemudian graf untuk kesan pH, dia ada banyak graf kat sini. Kenapa? Sebab dia melibatkan pH yang spesifik untuk enzim-enzim yang tertentu. Dalam kes ni dia ada 3 graf sebab ada 3 enzim yang diterangkan dekat sini. Ini untuk amylase, neutral. Kemudian kita ada pepsin, dia lebih kepada asid. Kalau yang 0 sampai 6 ni adalah asid dan 6 seterusnya ke belakang adalah alkali. Jadi yang hijau ni adalah trypsin. Contoh, ini adalah contoh. Dan setiap enzim dia ada pH yang sesuai masing-masing. Jadi itu kesan pH. So ini cikgu nak tunjukkan enzim yang ternyah hasil. Apa yang dinamakan ternyah hasil, macam kita tengok temperature tadi ataupun suhu, apabila dia lebih daripada 60 darjah Celsius, bentuk dia akan berubah dan fungsi dia hilang. Bagaimana bentuk dia berubah? Macam inilah, daripada enzim, bentuk enzim yang asal, dia terurai. Jadi dia tidak dapat menjalankan fungsi asal dia. Jadi enzim itu telah
rosak. Dikatakan telah rosak ataupun ternyah asli. Okey, ternyah asli. Asli. Okey. Kemudian ada dua lagi graf kesan kepekatan substrate. Okey, macam cikgu cakap tadi. Okey, kalau ada lagi kalau ada 5 taksi, ada 1 penumpang, okey, perjalanan taksi itu boleh berlaku sekali. Kalau ada 2 penumpang, perjalanan taksi itu boleh berlaku 2 serentak. Okey, kalau ada 5 taksi, 5 penumpang, 5 perjalanan boleh berlaku serentak. Jadi semakin tinggi substrate, semakin tinggi tindak balas enzim boleh berlaku. Tetapi kalau ada 5 taksi, ada 10 penumpang, okey, dia akan constant. Okey, ataupun dia akan kekal kadar dia, iaitu satu masa 5 taksi je boleh berjalan. Lepas tu kena tunggu untuk dia kembali untuk bawa passenger yang lain. Okey, kemudian untuk kepekatan enzim pun sama. Okey, kalau ada 10 penumpang, ada 1 taksi, 1 perjalanan je boleh berlaku satu masa. Kalau ada 10 penumpang, ada 5 taksi. Jadi lagi banyaklah perjalanan boleh berlaku. Sama macam enzim, lagi banyak enzim, lagi banyak tindak balas boleh berlaku. Tetapi dia juga boleh constant, kan? Okey, bila mana ataupun dia boleh constant ataupun dia boleh berhenti tindak balas apabila dah tak ada penumpang, apabila dah tak ada substrate. Jadi dia tak ada tindak balas kat situ. Dan macam mana kita nak tingkatkan? Kita kena tingkatkan substrate lah dekat sini. Okey, barulah tindak balas enzim tu boleh terus berlaku. Okey. Jadi murid-murid boleh tengok semula graf-graf ini. Okey, kita pergi kepada soalan contoh. Macam yang cikgu cakap sebelum-sebelum ini, okey, kita ada soalan biologi, biasanya dia akan disertakan dengan stimulus. Okey, stimulus. Jadi stimulus tu kita kena tengok, okey, adakah dia dalam bentuk gambar rajah ke, dalam bentuk jadual ke, dalam bentuk penyataan ke. Okey, dalam kes ini dia dalam bentuk gambar rajah. Ini yang cikgu tunjuk tadi, ini adalah hipotesis, mangga dan kunci. Okey. Jadi soalannya, okey, biasanya soalan awal dia akan dimulakan dengan tahap rendah lah. Namakan. Namakan je. Diminta namakan P dan Q. Siapa boleh tolong cikgu jawab? Apa itu P, apa itu Q? Cikgu tunjuk balik soalan. Namakan P yang ni dan Q. Dan Q. Okey, siapa nak cuba? Dua markah. Dua markah dekat situ. Okey, Danish. Okey, Danish. Silakan. P adalah sucrase, Q adalah glucose. Okey, sebab dia dah tunjuk dekat sini sucrase. Okey, jadi ini enzim Sucrase adalah enzim dia. So P adalah sucrase. Sucrase. Okey. Sekejap cikgu tengok balik Okey, sucrase. Okey, maaf mungkin tersilap. Okey, P adalah sucrose lah sepatutnya sebab enzim dia adalah sucrase. Okey, so P adalah sucrose ataupun sucrosa. Pembetulan kat situ. Dan hasil dia tadi adalah apabila sukrosa dipecahkan melalui tindak balas enzim, hasil dia adalah glukosa ataupun fruktosa. Sebab dia label tadi dia minta satu je. Okey, so kita boleh bagi salah satu, glukosa ataupun fruktosa. Tapi kalau dia buat Q tambah R contohnya, so kita boleh letak Q adalah sukrosa, glukosa dan R adalah fruktosa. Sebab hasil dia memang dua-dua. Okey. Sebentar tadi Danish jawab sucrase ke sucrose untuk P. Danish. Sucrase Saya silap jawab tadi. Saya jawab sucrase. Alright. So jawapan dia adalah sucrose ataupun sukrosa. Sukrosa. Sebab cikgu cakap tadi kalau ada ASE maksudnya dia enzim. Cikgu pun salah tulis kat sini. Okey, so dua markah dua markah maksudnya P satu markah, Q satu markah. Okey, seterusnya. Soalan B1. Okey, kalau ada B1 maksudnya dia ada B2. Okey, dan mula-mula kena ingat B1 kena betul, baru B2 awak boleh betul. Sebab ni soalan independen ataupun soalan merujuk kepada. Jadi kita kena hati-hatilah jawab soalan B1. Tindakan enzim sucrase ke atas substrate P adalah spesifik. Terangkan pernyataan ini. Macam mana kita nak terangkan? Ini level tinggi sikit. Dia kena faham betul-betul. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan spesifik? Ada siapa-siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab soalan yang tinggi sedikit kesukarannya? 3 betul. orang sekaligus. Cikgu pilih seorang, cikgu. Okey, siapa nak jawab? Asri. Asri boleh? Okey, Asri. Okey. Boleh cuba? Enzim boleh. Enzim sucrase ni hanya bertindak balas dengan substrate P sahaja. Okey. Ini kerana tapak aktif iaitu enzim adalah spesifik
dan khusus pada substrate tertentu sahaja. Okey, so tapak enzim itu adalah spesifik. Okey, enzim sukres hanya bertindak balas dengan substrate P sahaja. Ini yang dimaksudkan dengan spesifik. Okey, dan penerangan dia adalah kerana tapak aktif adalah spesifik kepada substrate tertentu sahaja. Ini yang cikgu sebutkan tadi, tapi macam mana nak jawab? Murid-murid sebenarnya kena biasakan menjawab soalan-soalan. Baru murid-murid boleh dapat idea. Okey, macam mana nak susun ayat ni supaya kita boleh betul-betul menjawab soalan. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan cikgu ada sediakan QR code dekat hujung ni. Okey, so murid-murid boleh cuba QR code ni menghubungkan dengan soalan-soalan objektif. Jadi boleh cuba kuis dekat soalan objektif yang cikgu dah sediakan. Okey, siapa yang berada di rumah sekarang boleh scan QR code ni dan cuba menjawab soalan-soalan yang disediakan oleh Cikgu Zafimah kita. Betul. So soalan objektif untuk menguji penguasaan konsep kita. Penting juga. Okey. Dan cikgu boleh teruskan sikit lagi soalan? Alright. So soalan seterusnya macam yang kedua ni dia berdasarkan kepada soalan satu. Okey, berdasarkan Rajah 41 nyatakan 2 ciri enzim sukres yang lain selain daripada spesifik tadilah maksudnya. Okey, jadi murid-murid janganlah letak enzim adalah spesifik. Okey. So boleh cuba? Kita ada banyak tadi sifat. Siapa tadi? Nafis pula lah. Ya, Nafis. Okey. Yang pertama, enzim mempunyai tapak aktif yang spesifik. Yang kedua, enzim tidak boleh dimusnahkan oleh tindak balas. Okey. Itu dua kan? Betul. Okey, enzim tidak boleh dimusnahkan oleh tindak balas. Maksudnya tadi lepas satu tindak balas, dia akan datang balik untuk buat tindak balas yang lain dan seterusnya. Okey, jadi dia tidak musnah. Okey, enzim mempunyai tapak aktif yang spesifik. Yes, awak sebut tadi. Okey, tapi untuk soalan ini, macam cikgu cakap tadi, nyatakan 2 ciri enzim sukres yang lain. Okey, kita boleh pilih soalan-soalan yang, sifat-sifat yang lain. Okey, kita ada apa tadi? Maaf. Kita ada 8 sifat. Kita ada 8 sifat tadi. Okey, dia spesifik. Okey, dia antara yang tadi yang kita tak nyatakan. Okey, ada yang cikgu akan sebutlah spesifik ataupun khusus kepada suhu yang tertentu, pH yang tertentu, itu berdasarkan kepada faktor-faktor. Okey, suhu tertentu, pH yang spesifik, yang optimum, okey, pun boleh menjadi sifat-sifat enzim. Okey. So mana-mana daripada 8 tadi kita boleh letak dekat sini. Okey, boleh Alright. 2 markah juga. Okey, yang ni cikgu akan terangkan. Apabila sepotong apple, ini lebih kepada kebat. Okey, soalan kebat. Dia akan bagi satu situasi apabila sepotong apple didedahkan ke udara, sejenis enzim dalam apple akan memulakan tindak balas kimia yang menyebabkan apple bertukar perang. Okey. Jadi rajah yang akan cikgu tunjukkan menunjukkan pemerhatian yang dibuat ke atas sepotong apple sebelum dan selepas satu-satu rawatan. X direndam dalam alkali, Y direndam dalam air suling. So dia ada 2 bahagian, ada X, ada Y. Okey, so X direndam dalam alkali dan Y direndam dalam air suling. Okey, jadi kita tengok seterusnya soalannya, terangkan pemerhatian anda. Okey, apple bahagian X kekal, okey, ataupun tidak mengalami perubahan, tetapi bahagian Y bertukar kepada coklat ataupun kehitaman. Okey, kenapa penerangan dia? Kerana keadaan beralkali tidak sesuai untuk enzim. Jadi X tadi kita rendam dalam alkali, jadi bila dia tak sesuai, enzim tadi dia tidak bertindak balas. Jadi bila enzim tidak bertindak balas, apple tadi kekal, tidak berubah. Okey, dan keadaan neutral pula sesuai untuk enzim. Jadi enzim tadi akan bertindak balas dengan cepat, menyebabkan bahagian yang direndam dengan air suling tadi dia bertindak balas dan berubah menjadi keperangan. Okey? Dan terangkan satu rawatan lain. Siapa boleh tolong? Okey, ini. Siapa yang belum tadi? Ya, soalan kedua, siapa belum? Zafri. Okey, sila Zafri. Kita boleh rendam apple tu dalam air suam. Rendam apple dalam air suam. Kenapa ya? Sebab air suam tu dia punya suhu panas. Jadi bila panas, enzim dia akan terenyah asli. Okey, kita tengok. Yes, okey, cikgu setuju penerangan tadi. Rendam apple dalam air suam.
Okey, dan enzim akan ternyah asli. Kita dah tengok tadi macam mana enzim ternyah asli. Okey, dia akan berubah terus bentuk dia dan dia tidak berfungsi seperti asal. Jadi, tiada tindak balas enzim yang berlaku pada apel tersebut. Alright. Okey. Bagus Zafri. Boleh? Okey. So cikgu rasa cikgu dah pergi kepada soalan yang mudah, cikgu dah pergi kepada soalan yang sederhana dan cikgu dah pergi kepada soalan kebal. Okey, dan sebenarnya ada banyak lagi. Okey, cikgu ingatkan murid-murid perlu sentiasa melakukan latihan. Okey, dan buatlah latihan yang banyak sebab untuk kertas 2. Okey, murid-murid perlu expose ataupun perlu lihat soalan dan bagaimana jawapan itu menjawab kepada kehendak soalan. Betul. Okey, sebab kalau murid-murid tak buat latihan, murid-murid tak tahu macam mana nak jawab soalan-soalan ni. Walaupun konsep tu agak kuat. Okey, murid agak kuat, tapi nak menyusun ayat tu pun adalah satu kemahiran yang sangat penting. Betul. Apa yang penting kena sentiasa buat latihan ulang kaji berulang-ulang kali supaya kita dapat idea macam mana nak menjawab sesuatu soalan itu. Betul. Okey, jadi itulah sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Topik subjek biologi dan subtopiknya metabolisme dan enzim. Dan Wani harap pelajar di atas talian semua okey, faham ya semua yang diajarkan oleh Cikgu Zamimah hari ini, dan mereka dan anda yang berada di rumah juga semoga berjaya menjawab soalan-soalan biologi, dan all the best to all of you, dan kita akan berjumpa pada episod akan datang dalam Road to Success SPM 2021. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Zamimah dan juga pelajar dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Sekian dari saya Wani Kiri dan Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Hajar binti Azizi, pembantu makmal biologi di Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Anda bakal menduduki ujian amali untuk SPM tahun ini. Sebagai pembantu makmal, kami akan memastikan segala keperluan calon lengkap dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Bagi saya, Didik TV sangat membantu murid untuk menguasai kemahiran saintifik, terutamanya eksperimen yang belum sempat dilaksanakan di sekolah. Saya harapkan adik-adik calon SPM dapat memanfaatkan pelbagai bahan pembelajaran yang disediakan sebaik mungkin. Dengan iltizam yang tinggi, saya pasti kalian akan berjaya dalam SPM 2021. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Kamarul Arifin, bapa kepada Arif Hakimi, pelajar Tatan 5 Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Pelajar Tatan 5 tahun ini menghadapi cabaran paling besar kerana terpaksa menghadapi pembelajaran dalam PDPR. Walau bagaimanapun, saya percaya dan yakin guru-guru dapat menggalas tugas ini dengan amat berkesan. Saya juga merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan dan juga Media Prima kerana melancarkan program Didik TV khusus untuk membantu pelajar dalam proses PDPR ini.